TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Dalam subjek hari ini, kita akan belajar satu lagi subjek yang menarik iaitu produksi reka tanda. Mungkin ada anda yang tidak tahu subjek ini sebenarnya kita belajar pasal apa. Wani pun sebenarnya macam nak tahu juga apa yang ada dalam subjek ini. Jadi sebelum kita teruskan, Wani nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah bagi kita memutuskan rantaian COVID-19. Baik, sekarang ini kita nak tahulah siapa guru kita petang ni kan? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Jom kita bawakan cikgu kita. Assalamualaikum Cikgu Azlan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Bersemangat cikgu petang ni ya? Ya, okey. Ni pertama kali ya cikgu datang ke studio RTS bersama dengan Wani hari ini? Ya, baru pertama. Okey, Alhamdulillah cikgu. Selamat datang ke studio Road to Success untuk subjek produksi reka tanda. Tapi sebelum kita nak tahu apa yang akan dipilih tajuk hari ini daripada cikgu, Wani akan ajak cikgu untuk sama-sama pergi ke meja istimewa yang telah disediakan untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan. Cikgu boleh pakai dulu. Kemudian Wani pula pakai. Dan ini sekadar peringatan cikgu, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung ya. Okey, baik. Kita nak tanya cikgu lah. Ini subjek produksi reka tanda. Tapi topik apa yang telah cikgu pilih untuk difokuskan hari ini? Baik, topik hari ini yang kita akan bincangkan ialah tentang reka letak perbantukan komputer. Di mana ada subtajuk iaitu standard pembelajarannya ialah tentang mengetahui apa maksud vektor dan apa maksud image bitmap. Dan kemudian ada tentang mencari sumber imej daripada media-media yang kita biasa guna untuk design reka letak ini. Maksudnya ini lebih banyak menggunakan komputer ya cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Itu dia topik yang dipilih untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita mesti nak dengarkan dulu pandangan calon mengenai subjek reka tanda. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Nurin Izahani Iliana binti Safruddin. Saya dari SMK Abdul Jalil. Mengapa saya meminati subjek produksi reka tanda ialah kerana subjek produksi reka tanda dapat memberi peluang yang sangat cerah apabila saya ingin melanjutkan pelajaran di universiti. Ini disebabkan saya telah mempelajari asas grafik berkomputer. Antara tajuk ataupun modul yang paling saya gemari ialah reka bentuk logo berbantukan komputer yang menggunakan software Adobe Illustrator. Ia sangat menarik perhatian saya kerana sesi pembelajarannya menggunakan komputer sepenuhnya serta juga menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini dapat menghasilkan reka letak berbantukan komputer dan menggunakan cetakan digital dalam bidang pembuatan bentuk papan tanda. Ini juga diberi penekanan terhadap pembangunan murid yang berprofil abad ke-21 untuk menghadapi persaingan industri tempatan dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Idina Nasiwajihah binti Muhammad Hassanin dari SMK Abdul Jalil. Mengapa saya meminati dan ingin menceburi subjek produksi reka tanda ini? Kerana minat saya yang mendalam dalam bidang seni reka grafik. Melalui subjek PRT, ia dapat memberikan pelbagai kemahiran baru kepada saya. Selain itu, ia juga merupakan laluan pintas kepada saya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang seni grafik. Justru itu, mata pelajaran produksi reka tanda ini bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang berilmu, malah ia juga dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kristina Witra binti Zakaria dari SMK Abdul Jalil.
Saya amat gembira dapat mengambil aliran produksi reka tanda di tingkatan 4 dan 5. Saya memilih aliran ini kerana terdapat banyak kemahiran yang boleh saya belajar dan peluang pekerjaan yang tinggi. Antara topik yang saya suka dalam subjek ini ialah membina logo berbantukan komputer. Ia kerana kami dapat menggunakan software Adobe Illustrator yang terkenal dalam graphic design. Software ini juga telah membantu kami untuk membina logo yang kemas dan teliti dengan adanya alatan terperinci yang disediakan. Di sini terbuktilah bahawa kemahiran amat penting untuk kita belajar pada era kemajuan sekarang. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini produksi reka tanda dan masih lagi bersama dengan Cikgu Azlan. Dan sekarang ni Cikgu, kita bukan hanya berdua di studio kerana kita akan menjemput 6 anak murid Cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri Sembilan yang akan bersama dengan kita hari ini. Jadi jom kita bawakan mereka ke studio hari ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Mana suara semua? Okey, tu dia, kita dah dengarkan suara mereka. Okey, kita nampaknya semua pelajar cikgu hari ini lelaki ya cikgu. Ya, semua lelaki dan baju hari pun ini. seragam semua, kacak-kacak belaka semua hari ini. Okey, jom kita nak berkenalan dengan anda. Sila beritahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dari Raja. Silakan. Nama saya Raja Numaikal bin Raja Makno dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Cita-cita menjadi pemain bola sepak. Wow, nak jadi atlet, pemain bola sepak. Okey, seterusnya kita ada Hafizuddin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Wujud daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Cita-cita saya adalah polis, jadi polis. Menjadi seorang polis. Wow. Okey, seterusnya kita ada Afif. Nama saya Muhammad Afif bin Azmi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Cita-cita saya menjadi askar. Askar. Wow, semua hebat-hebat belaka cikgu. Seterusnya kita ada Haziq. Saya Muhammad Aziz bin Azmi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Cita-cita saya menjadi Nak jadi apa tu Haziq? engineer. Designer. Designer. Okey, wow. Betul lah Haziq? Kesalah cikgu. Okey. Tak apa, kejap lagi kita tanya Haziq balik. Sekarang kita teruskan dulu. Kita pergi ke Danish. Danish. Mana adik Danish ni? Okey. Boleh, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fattah bin Hashim dari SMK Senawang. Okey, terima kasih. Betul ke tadi Danish Ashraf? Dia ganti kawan tadi. Oh, ya ke? Okey. Yang ni namanya? Ni Muhammad Fazarul. Fazarul, betul. Okey, Ahmad Fazarul. Siapa yang bersuara tadi tu? Tak silap, bukan Fatah ya cikgu? Itu Muhammad Fatah. Okey, tadi Fatah. Dan sekarang akhir sekali kita ada Fazarul. Nama saya Muhammad Zarul. Cita-cita saya nak jadi bomber. Nak jadi bomber. Okey. Nampaknya semua dah perkenalkan diri mereka ya cikgu. 6 murid hari ini. Dan kita dah perkenalan dengan mereka. Sekarang ni kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini. Jadi anda yang di atas talian kalau dah bersedia dengan penuh semangatnya tunjuk thumbs up di kamera macam ni. Tunjuk anda sedia untuk belajar sama-sama dengan kita. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Jadi cikgu, dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hai guys yang ada di rumah dan juga yang ada di studio hari ini. Okey, hari ini cikgu nak terangkan topik dalam salah satu daripada modul reka tanda, iaitu modul yang ketiga, reka letak berbantukan komputer. Tapi kita tengok skrin ini, okey. Ini tajuk yang kita bincang hari ini dan di hujung topik ini kita akan menjawab soalan
latihan. Jadi sebelum kita menuju ke arah soalan latihan, seharusnya kita membuat sedikit ulang kaji, kita refresh balik perkara-perkara yang kita akan belajar ataupun yang telah anda belajar yang berkaitan dengan soalan yang saya akan kemukakan di akhir rancangan ini. Baik. Okay. Jadi di dalam subjek atau topik reka letak berbatukan komputer ini, dia ada standard kandungan iaitu 3.1 komposisi reka letak grafik, dan standard pembelajaran yang kita akan guna pada hari ini ialah menyatakan maksud visual dan vektor grafik dan juga memilih image visual menggunakan pelbagai sumber media. Kerana subjek ini dia akan menggunakan banyak image untuk desain, untuk membuat reka letak, maka semestinya pelajar akan mendapatkan sumber-sumber gambar itu daripada pelbagai cara. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, maksud grafik ialah paparan. Paparan yang terdiri pada gabungan lukisan, gambar rajah atau simbol, ataupun pelbagai lagi elemen lain untuk menyampaikan idea, menyampaikan message. Itu dipanggil maksud grafik. Dan grafik ini dia lebih kepada communication kepada audiens. Baik. Dari segi komposisi ataupun susun atur atau layoutnya, dia merujuk pada kedudukan tulisan, tajuk, gambar dan keseluruhan layout itu untuk menjadi dia lebih menarik dan ceria dan berkesan untuk menyampaikan mesej kepada audiens. Ini dipanggil komposisi grafik. Mungkin pelajar ingat balik, kita refresh balik topik-topik yang berkaitan dengan perkara ini. Kita tengok balik image visual. Ini adalah salah satu image yang kita gunakan dalam reka letak kita. Dipanggil image visual, dikeri dengan nama image bitmap. Bitmap. Dan image bitmap ini berdasarkan ataupun dibina berdasarkan titik-titik kecil yang dinamakan pixels. Jadi jumlah pixel ini akan menentukan resolusi gambar atau kita panggil resolution. Kalau resolusi dia kecil, maka saiz gambar itu menjadi kecil. Kalau resolusi dia banyak, gambar itu lebih jelas dan menarik. Dia enlarge ataupun dibesarkan pun dia tidak ada pecah, tak pecah. Ini contoh yang saya masukkan tadi berkaitan dengan image bitmap. Kita bandingkan gambar, kita tengok gambar ini. Contohnya gambar buah sayur ini, kita ambil satu sudut, kita besarkan dia, kita akan nampak titik-titik halus yang dipanggil pixels tadi. Jadi titik inilah yang membina image bitmap. Kalau lagi banyak pixel, gambar itu lebih tajam. Dan antara contoh perisian yang kita gunakan untuk image bitmap ini ialah seperti Adobe Photoshop. Jadi cikgu, macam gambar yang ini, adakah pixel itu banyak ataupun sikit? Ia bergantung kepada resolusi gambar itu sendiri. Sumber yang kita dapat. Sama ada dia di-download atau diimbas menggunakan alat pengimbas, ia akan ditentukan dengan cara mana kita dapat gambar itu. Kalau kita scan dengan resolusi tinggi, gambar itu akan jadi resolusi yang tinggi juga. Okey. Baik. Tengok pada image vektor. Image vektor ini pun salah satu lagi jenis image yang kita gunakan dalam reka letak berbantukan komputer. Image vektor dibina berkonsepkan penggunaan titik, garisan dan tafsiran matematik. Dia tidak menggunakan pixel. Diguna garisan dan titik. Kualiti image pada pixel ataupun pada image vektor ini, kalau dibesarkan pun dia tidak menjejalkan apa-apa. Dia masih kekal. Dia dibandingkan dengan image bitmap tadi, kalau resolusi kecil kita besarkan, dia menjadi pecah. Kalau vektor, dia lebih tepat, lebih sekata. Dia lebih kekal. Walaupun dia diperbesarkan beberapa kali pun tak ada masalah. Dan warna pada image vektor jelas dan terang. Lebih pada kadang orang panggil flat color pun boleh. Jadi contoh perisian yang menggunakan image vektor ini adalah seperti Adobe Illustrator, ColorDraw, Microsoft Word ataupun Microsoft Paint. Ini contoh software yang menggunakan image vektor. Baik, ini yang saya masukkan tadi tentang image vektor. Gambar lebih jelas,
Dan kalau kita zoom in sekalipun, gambar yang daripada vector image ini masih kekal sekata. Kalau kita bandingkan dengan bitmap tadi, dia boleh pecah kalau resolution kecil. Ya. Ya, ini resolutionnya adalah sekata. Tak ada masalah. Okay? Dan gambarnya pun memang berbezalah daripada yang bitmap tadi. Ya? Ini perbandingan. Ya? Perbandingan yang kita tengok tadi antara vektor dan bitmap. Okay? Bitmap dia lebih pada pixel dan vektor dia lebih menggunakan kiraan mathematical. Ya. Dia menggunakan paksi. So dia lebih kekal. Lebih senang untuk diubah suai berbanding dengan image bitmap tadi. Okey. Baik. Kita dah tengok tadi bagaimana mengenali image bitmap dan vektor. So kali ini pelajar-pelajar akan refresh balik bagaimana masa anda buat projek di sekolah tempoh hari, macam mana mereka mendapatkan image. Jadi image ni boleh datang pada pelbagai sumber. Jadi kita tengok di sini gambar-gambar yang kita dapat daripada pelbagai sumber itu haruslah sesuai dengan reka letak kita. Okay? Contohnya kalau kita terambil gambar yang resolution kecil. Okay? Jadi bila kita cetak, gambar tu tak cantik. Dia pecah, dia kelabu, dia blur. Jadi antara sumber-sumber yang kita boleh dapatkan image adalah seperti di atas talian, seperti kita biasa Google lah antaranya. Okay? Ada kita boleh guna pengimbas. Kita boleh guna kamera digital. Ambil gambar. Kita boleh gunakan stok gambar atau panggil footages. Okay? Footage, clip art, okay? Daripada sumber pendrive, kita simpan gambar dalam pendrive ataupun dalam zip disk ataupun dalam memory card ataupun dalam CD ataupun juga lakaran bebas. Okay? Kalau gambar yang tak ada dalam cara lain, kita kena draw balik. Lakaran. Lakaran dipanggil lakaran bebas. Okey. Baik. Ini yang saya masukkan tadi, tempat-tempat ataupun media yang kita boleh dapatkan sumber gambar. Okay? Antaranya simpan dalam pendrive lah. Jadi semua pelajar kenal apa itu pendrive kan? Kita pun dah biasa guna dalam bengkel ataupun dalam makmal komputer tempoh hari. Okay? Jadi ada pelbagai saiz dan storannya adalah bergantung pada saiz pendrive itu sendiri. Dan dia lebih ringan, lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana. Ya, betul. Untuk yang kedua, sumber yang kedua ialah daripada simpanan cakra keras ataupun kita panggil external hard disk. Okay? External hard disk ini storannya lebih besar daripada pendrive dan device ini pun ataupun media ini pun dia punya saiz pun memang besarlah. Okay? Yang ini memang untuk simpanan jangka masa panjang. Okay? Dan lebih banyak image boleh disimpan dalam tu. Baik, satu contoh lagi, satu sumber lagi ialah melalui cakra padat. Kita panggil dia CD. Okay? CD. Compact disk. Okay? CD stands for compact disk. Jadi untuk image yang daripada CD ini, image yang masuk dalam CD ini lebih bersifat kekal. Dia tak boleh dipadamkan. Once kita dah burn, kita dah simpan dalam CD itu, dia tak boleh dipadam. Betul. Okay? Dan untuk CD lebih sesuai untuk image yang bersifat video. Video. Sebab dia lebih kekal dan lebih selamat. Okay? Kalau banding dengan media lain, bukan kita media lain tak boleh. Tapi kita lebih selamat simpan dalam CD. Ataupun compact disk ini. Okey, cikgu, saya cuba nak tanya mereka lah. Adik-adik di atas talian, siapa yang masih lagi simpan fail anda dalam CD? Ada tak? Ke semua guna pendrive je sekarang? Siapa guna CD angkat tangan? Okey, nampaknya cikgu lama sangat tu generasi saya dengan mereka. Jauh tu. Okey, saya ingat lagi saya simpan fail saya dalam CD. Lepas tu kalau nak buat projek ke apa, cikgu, bila tersalah fail, kita terpaksa beli CD yang baru untuk gantikan fail itu sebenarnya. Ya, betul. Okey, jadi nampaknya mereka ni dah generasi menggunakan pendrive lah sekarang kan, cikgu? Ya, banyak guna pendrive lah sekarang ni. Okey, jadi seterusnya kita ada apa lagi, cikgu? Selain daripada CD. Baik. Selain dari itu, kita tengok media yang seterusnya. Kamera digital. Ini teknologi yang lebih advance lah sekarang ni. Kamera digital.
sama ada kamera yang bersaiz besar tu ataupun compact kamera pun boleh. Asalkan dia kamera digital. Kalau yang era dulu, kamera menggunakan filem. Kena cuci dulu, kena print, baru dapat diimbas. Tapi teknologi sekarang, image boleh diperolehi daripada kamera digital secara on the spot. Betul. Okay. Dan itu pun kamera digital pun ada maksud dia. Okay. Kalau dalam kamus Dewan edisi keempat pun ada dinyatakan apakah maksud kamera digital itu sendiri, tafsirannya. Okay. Dan dalam kamera digital, storan dia bukan pendrive. Dia simpan dalam dia punya dipanggil memory card. Memory card. Atau card memory. Okay. Dan memory card ni dia ada alat untuk baca iaitu dipanggil card reader. Okey, itu tentang kamera digital. Yang ini adalah kamera saku, iaitu yang kamera digital tapi saiz kecil. Saiz kecil. Ya, kalau yang tadi itu dia boleh laras macam-macam. Ya, ini kamera saku yang kecil. Kita ambil terus shoot saja. Okay? Kalau yang besar tadi itu dia ada lens yang pelbagai. Dan lebih kepada apa? Ada kelas sini ada kita ulang balik kelas kita dulu. Kamera compact lebih pada konsep point and shoot, ringan, autofocus dan cepat, dan kondisi imejnya adalah standard. Itulah saiz yang ada. Kalau bandingkan kamera yang jenis seri 1. Okey, yang ini. Kalau ini dipanggil kamera semi professional, pun boleh mendapatkan imej dari situ. Okay? Dan kamera semi professional ini dia dikendalikan secara automatik ataupun separa automatik. Maksud separa automatik itu kita boleh adjust lagi di punya resolution, cahaya, okey, menggunakan alat bahagian-bahagian yang ada tu. Kualiti gambar sangat baik. Okay. Dan lensa depan tu boleh tukar. Nak saiz yang macam mana, panjang macam mana sesuai dengan keadaan gambar yang kita nak ambil tu. Kalau gambar tu jauh, kita tukar pada yang tele lens yang panjang tu. Betul. Ini kalau yang biasa guna kat padang bola tu kan. Tu lens semua besar-besar tu. Okay. Alright. Dan kamera ini juga menggunakan storan, menggunakan memory card juga. Okey, ini contoh memory card yang ada di pasaran yang diguna pakai pada kamera digital tadi. Okay. Dan kita boleh ambil gambar ataupun image dari situ. Okey, cikgu, itu adalah card memory dan ada lagi banyak medium yang kita boleh simpan semua fail-fail kita. Boleh. Dan semestinya lepas ni lagi banyak kita nak tahu medium apa yang boleh digunakan selain daripada yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Dan sekarang ini kita nak bagi mereka berehat seketika lah, cikgu. Sebab lepas ni cikgu kata ada banyak lagi yang ingin dijelaskan. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek produksi reka tanda, dan khususnya topik kita hari ini adalah reka letak berbantukan komputer bersama dengan Cikgu Azlan kita dan juga 6 murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri 9. Semua murid atas talian macam mana? Masih bersemangat lagi tak? Kalau ya, tunjuk macam ni depan kamera. Okey, semua masih bersemangat, cikgu. Cikgu macam mana pula? Ya, masih bersemangat lagi. Sentiasa. Okey, cikgu, mari kita sambung dengan pembelajaran kita. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Okey, sebelum saya pergi kepada meja lain, saya nak uji juga anak murid saya ni, Wani. Boleh. Sebab tadi saya dah terangkan dan kita pun sama itu kita buat ulang kaji tentang image bitmap dan vektor tadi. Okey, sekarang kita nak test anak murid kita ni. Okey, pelajar yang ada di rumah ni, tunjukkan pada saya yang mana satu image bitmap. Tunjukkan dekat handphone anda. Tunjukkan di handphone? Tunjukkan di skrin. Tengok, adakah ini betul image bitmap? Image bitmap? Ya, betul. Tahniah kepada yang dapat tunjuk image bitmap. Tahniah. Saya nak tunjuk juga, cikgu. Ada ke image bitmap kat sini atas meja ni? Macam cikgu sediakan ini image. Apa pula, cikgu? Okey, ada image bitmap di situ. Ini? Ya, ada. Okey. Dekat latar belakang tu ni, belakang gambar bulatan yang dalam tu yang saya jadikan dia watermark, ini. Itu adalah image bitmap.
Yang di belakangnya? Yang di belakangnya. Oh, Dia okey. akan menjadi latar belakang kepada reka bentuk yang ada di situ. Baik. Kak Wani pun ada. Bukan anda je tahu. Okey. Alright, cikgu. Seterusnya. Okey, yang kedua, tunjukkan pada saya image vektor. Image vector. Macam mana pula tu? Tengok. Okey, mereka dah pilih image vektor. Tengok bawah. Okey, betul semua. Tahniah. Terima kasih kepada anak murid yang ada di skrin semua. tadi. Adakah ini image vector, cikgu? Yang gambar skrin sebelah kanan. Sini. Ya tu. Itu image Okey. vektor. Oh, sebenarnya lain-lain juga. Bukan lain juga. semuanya. Tidak semua reka letak semuanya bitmap dan tidak semuanya vektor. Kedua-duanya boleh ada dalam satu reka letak bergantung kepada apa yang kita nak sampaikan pada reka letak itu. Baik. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey, di skrin ini kita tengok lagi sumber image yang seterusnya. Lakaran bebas tu yang kita cakap tadi. Kalau dalam Google tak ada, dalam majalah tak ada, tapi kita nak jelmakan idea tu. Kita nak jelmakan idea tu tak ada, so kita terpaksa buat lakaran bebas. Jadi lakaran itu kita buat, okey, daripada drawings lah. It's more on drawings. Dan kita akan imbas menggunakan alat pengimbas dan kita akan proses yang selanjutnya dalam komputer menggunakan perisian-perisian yang kita nak gunalah untuk reka letak tadi. Ya. Okey, cikgu. Cikgu kata menggunakan perisian. Apa contoh perisian yang biasa digunakan untuk reka letak ni, cikgu? Seperti yang saya katakan tadi, antara contoh yang biasa digunakan ialah Adobe Illustrator. Okay, so yang kedua ataupun yang itu software CorelDRAW. CorelDRAW pun boleh. Okey. Kedua-dua image ni, software ini boleh buat reka letak. Okey, baik. Itu dia perisian yang boleh digunakan. Okey. Baik. Jadi setelah kita mengetahui image, kita dah mengetahui maksud yang kita nak sampaikan dalam kita punya lakaran, kita punya design. Ini contohlah komposisi reka letak grafik tadi yang kita dah gabung secara elemen huruf, tulisan, image, gambar semua menjadi satu layout dan terhasillah satu produk yang kita nak buat. Mungkin poster, mungkin pamphlet, mungkin flyers, mungkin logo itu sendiri. Okay. Seperti yang tertera dalam buku teks itu sendiri, itu pun dipanggil reka letak juga untuk buku teks reka tanda. Di depan ini ya, cikgu, muka depannya? Muka depan tu. Dan juga yang di dalam tu, cara designer tu membuat layout adalah untuk memastikan maklumat ataupun isi kandung mata pelajaran ini dapat disampaikan kepada pelajar. Ya. Mudah untuk ulang kaji, mudah untuk membuat pembacaan pada bila-bila masa. Betul. Okay, jadi ini contoh yang ada. Okay. Okey, dalam contoh reka bentuk logo pula yang seperti yang ada dalam buku teks tadi, okey. Setiap reka bentuk logo itu ada juga dia punya reka letak di sini. Contohnya ada elemen balance, mesti ada kontras, okey, untuk menunjukkan image yang menarik. Contohnya dalam logo ini kesemuanya vektor. Sebenarnya vektor. Vektor. Boleh juga sebagai poster, okey, untuk logo pun boleh, untuk poster pun boleh. Okey, bergantung kepada idea yang kita nak sampaikan pada audiens sebenarnya. Tak ada masalah. Baik, untuk keperluan asas reka letak, sebelum sesuatu reka letak itu dapat disiapkan, kita kena fikir dia punya layout, kedudukan. Jadi, untuk membuat reka letak, kita harus menentukan reka letak cadangannya dulu. Mana nak letak tajuk, mana nak letak gambar, mana nak letak teks, supaya susunan itu tidaklah bertindih ataupun tak kelangkabut pada layout itu. Okay. Lepas tu, kita tengok pemilihan image visual. Kita fikir, nak ambil bitmap ke atau nak ambil vektor ke atau kedua-duanya sekali pun boleh. Kalau rasa vektor lebih menarik, kita ambil vektor lah. Tak ada masalah. Okey. Lepas tu ada lakaran komposisi, lakaran sketches. Kita menjana idea. Kita jana idea untuk dapatkan komposisi yang terbaik untuk desain kita tu. Jadi proses tu memang panjang lah. Bermula daripada thumbnails, kemudian bergerak kepada separuh penuh, lakaran penuh dan juga lakaran akhir. Lakaran akhir itu baru kita confirm sah, kita pergi kepada komputer, kita buat dia punya design dalam komputer. Okey. Lepas tu pemilihan muka type ataupun tipografi, huruf apa nak pakai, serif tak serif, ada dekoratif ke tidak, bergantung pada
kita punya idea. Tak ada masalah. Susun atur, okey, seperti yang contoh depan ni, mungkin tajuk di sini, konten di sini, okey, gambar di sini. Okey. Yang penting susun atur penghurufan tu tidak menindih gambar supaya kalau dah tertindih gambar tak boleh baca dah. Betul. Tu kan. Lepas tu susun atur penghurufan dan imej. Kita tengok semua sekali secara keseluruhan okey ke tak okey. Ya. Layout tu. Kalau perlu diubah, kita akan ubah lagi sehingga kita dapat yang terbaik untuk reka letak kita tu. Ini contoh. Contoh yang penggunaan image vektor tadi dan bitmap tadi dalam reka letak ada sebagainya bitmap, ada sebagainya vektor. Okay? Kalau macam ni, pamphlet ni, gambar aiskrim ni memang vektor lah. Seperti yang ada pada Wani tadi. Yeah. Okay? Yang logo sebelah ni, stiker keselamatan ni, dia gabungan. Okay? Yang belakang ni, yang bulat belakang tu adalah image bitmap yang telah di tone downkan gambar dia supaya dia menjadi imej latar pada reka letak stiker keselamatan ini. Okey. Baik cikgu, untuk proses reka letak ni sebenarnya kita mesti akan buat guna komputer kan. Jadi Betul. spesifikasi komputer macam mana yang sesuai untuk reka letak ni cikgu? Okey, spesifikasi komputer untuk proses reka letak ni dicadangkan kalau boleh yang high spec sikitlah. High spec komputer. High spec komputer kerana software yang profesional ini dia berat. Ya. Okey. Lepas tu kadang kita buka 2-3 software sekali untuk run kerja tu. Kemudian kena support internet lagi, wifi lagi. Jadi kalau komputer yang baik, yang tahan, dia boleh melancarkan proses kerja itu dengan baik sekali. Okey. Baik, seboleh-bolehnya komputer yang high spec lah kan cikgu? Yang high spec, ya betul. Okey. Okey, so kita dah habis ulang kaji tadi. Topik-topik yang berada dalam standard pembelajaran yang pertama dan kedua. Dan selepas ini kita akan masuk kepada latihan pengukuhan untuk tajuk ini. Baik, mari kita mulakan. Okey, sebelum kita mula menjawab, kita tengok balik format. Okey, format soalan anda mesti mahir para pelajar ataupun calon SPM kena mahir dengan format supaya tak salah jawab. Okey, yang kedua dia lebih memandu kepada calon untuk meneruskan proses jawab soalan itu dengan yang terbaik. Okey. Baik, untuk soalan format soalan reka tanda ini ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 15 soalan, jawab semua, dan bahagian B ada 4 soalan, juga harus jawab semua. Okey, di bahagian A jumlah markah adalah 60%, okey, 60 markah. Bahagian B 40 markah. Bentuk soalannya adalah pelbagai bentuk dan subjektif, dan bahagian B soalan sepenuhnya subjektif. Dan keseluruhan gabungan bahagian A dan B ini membawa jumlah sebanyak 100 markah dan harus dijawab dalam tempoh 2 jam sahaja. Ya, itu dia format soalannya. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Baik, ini diberi aras soalan. Bahagian A kebanyakannya soalan aras rendah. Markah boleh berubah, okey. Dan untuk bahagian B, soalan aras sederhana dan aras tinggi termasuk juga dengan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bagi kebat. Okey, ataupun panggil HOTS. Dan markah di bahagian B ini kebanyakannya adalah statik lah. Dia tidak berubah. Kalau bandingkan bahagian A tadi, boleh berubah-ubah mengikut bentuk soalan yang dikemukakan. Alright. Okey, tengok soalan yang pertama. Okay, berikut adalah istilah dalam produksi reka tanda. Okay, diberikan satu poin di sini. Dibina berdasarkan titik-titik kecil dinamakan piksel. Jumlah piksel akan menentukan resolusi gambar. Piksel yang banyak akan menghasilkan resolusi tinggi dan juga menghasilkan imej yang cantik. Nyatakan istilah itu. Okey. Saya nak tengok pada Raja. Raja. Macam mana Raja? Sila jawab. Bitmap. Bitmap. Jawapannya bitmap. Kita tengok dulu macam mana. Betul. Okey, betul jawapannya lah bitmap di situ. Okey. So dia pun dah tunjuk gambar tadi. So memang dia faham lah. Ya, senang kacang tu bagi dia cikgu. Okey. Baik. Kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan definisi image vector. Tadi dah bitmap. Kita tanya pula resolusi apa maksud image vector. Okey, gambar Raja boleh bagi. Alright, kita tengok sekejap kepada Hafizuddin. Hafizuddin.
Macam mana Hafizuddin, boleh jawab tak soalan ni? Nyatakan Definisi. definisi image vector. 2 markah. 2 markah situ. Hafizuddin, minta dekatkan mikrofon. Okey, ulang sekali lagi jawapan anda. Tafsiran matematikal. Tengok jawapannya macam mana. Okey, Hafizuddin. Tu dia jawapannya. Saya dapat dengar tadi image yang berkuasakan mathematical. Betul. Betul juga, ada kaitan. Okay? Kalau ikut jawapan penuh dia, image dibina berkonsepkan penggunaan titik, garisan dan tafsiran mathematical. Okey, oleh kerana jawapannya pada soalan itu diletakkan skor 2. Kalau jawapan macam Hafizuddin bagi awal tadi, berapa markah tu cikgu? Mungkin dapat separuh je lah. Separuh markah Hafizuddin. Tapi dia ada jawapan yang betul, tapi dia dapat kira separuh lah. Okey, Hafizuddin kena jawab panjang ya. Lepas ni terdapat 2 markah. Okey. Alright. Okey, selesai dapat 2 markah. Jadi markah ditengok pada sini lah. Jadi untuk pada calon, dia harus perhatikan skor yang diberikan. Betul. Kalau skor yang rendah, jawapannya mungkin pendek. Kalau skor dia besar, jawapan mungkin perlu panjang. Dan biasalah jawapan yang diberikan itu bergantung pada soalan, dan kita tahu soalan itu memerlukan jawapan yang pendek atau panjang juga. Okay. Walaupun panduan ada dekat skor ni. Baik. Soalan yang ketiga. Nyatakan 3 contoh sumber, 3 contoh sumber kita ada buat tadi, untuk memperolehi image dengan menggunakan perkakasan komputer. Kena bagi 3 contoh sumber. 3 Tapi contoh. simpan dulu jawapan anda. Kita akan tanya mereka selepas ini kerana kita akan berehat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wadi Carey dalam Road to Success SPM 2021 dalam subjek produksi reka tanda dan khususnya topik kita reka letak berbantukan komputer. Jadi tadi kita dah buat beberapa soalan objektif dan kita nak teruskan dengan soalan kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wadi. Kita sambung lagi soalan kita. Okey, kita ulang balik. Nyatakan 3 contoh sumber untuk memperoleh image tadi. Okey, nyatakan 3 sebab skor markahnya adalah 3. So kena bagi 3 markah ya. Jadi jawapannya itu dia. Kita dah belajar tadi. Ada sumber internet ataupun atas talian, pendrive, cakar padat atau cakar keras atau juga melalui alat pengimbas. Itu yang menggunakan komputer. Baik. Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Okey, padan dan tuliskan perkakasan yang betul bagi rajah berikut. Dia berikan cadangan jawapan di atas, dia ada gambar dan pelajar kena nyatakan di ruangan ini. Okey. Dan jumlahnya markah diperuntukkan ialah 5 markah. Kerana ada 5 gambar, maka jika jawapan 1 betul dapat 1 markah. Ni ada gambar mesti senang lah ni cikgu. Sebab kata Wani tadi dia memang nampak senang kerana untuk standard pembelajaran yang awal ini kebanyakannya soalan berada di bahagian A. Aras rendah. Aras rendah. Jadi sebab itu dia lebih mudah. Tapi kalau mudah pun harus juga pelajar hati-hati kerana jawapan mestilah diberi dengan betul. Kalau tak tepat, salah tak ada. Jadi salah lah, tak ada markah. Jadi tengok jawapan. Kita minta siapa? Fazarul, bagi 1. Bagi saya 1. Apa yang anda nampak perkakasan yang ada di depan skrin ni? Kamera digital. Kamera digital. Okey, saya tengok. Okey, ada 1 sini. Kamera digital. Okey, kalau ikut jawapan, yang ujung sini adalah kamera digital, cakar padat, cakar keras, kad memori dan diterbalik sikit, pendrive. So ini gambar terbalik sikit. So kalau jawapan dia betul, anda akan dapat 5 markah. Okey, seterusnya. Baik, rajah 3 menunjukkan kamera semi profesional. Rajah 3. So ada tengok kamera ni. Yang ini soalan pilih dan tandakan right dan X. Pilih dan tandakan right, kelebihan menggunakan kamera semi profesional yang betul serta tanda X bagi yang salah pada petak jawapan yang disediakan. So untuk sini dia berikan ruang untuk menanda dan jumlah markah yang diperlukan ialah 5 markah. Jadi kita tengok
Kalau jawapan itu betul ataupun option yang dibaca itu betul, kita tandakan right. Kita tengok dulu jawapannya. Okey, ini jawapan dia. Ya. Okey, kelebihan menggunakan kamera semi profesional. Okey, so jawapan di sini kualiti gambar terbaik. Lepas tu tiada slot card memori. Kamera ni ada slot memory card. So, ada. So kalau kata tak ada tu memang salah lah. So kita tekan dia X kat sini. Okey. Okey, boleh menggunakan pelbagai jenis lens. Okey, betul, boleh tukar-tukar lens. Okey. Menggunakan konsep point and shoot, itu kamera compact. Jangan lupa, itu ciri-ciri kamera compact. Dan juga kamera semi profesional ini boleh berfungsi secara separuh automatik atau automatik sepenuhnya. So kalau jawapan ini semua betul, calon akan dapat markah 5 di sini. Okey. Baik, yang keenam. Berikut adalah ciri-ciri media yang pernah anda gunakan dalam menghasilkan reka letak. Dia akan bagi 2 ciri sini. Okay. Dia bagi, pertama, simpanan imej bersifat kekal. Ciri yang kedua, sesuai untuk video interaktif. Okey. Jadi soalannya, nyatakan media itu. Okey, saya tanya seorang. Kita tanya Fatah. Boleh bagi jawapan Fatah? Ya, cikgu. Okey. Cakra padat. Cakra padat. Cakra padat. Okey, kalau betul, Fatah akan dapat 1 markah penuh. Ya. Ya, Okey, betul. Itulah dia jawapan dia. Okey, cakra padat untuk soalan Fatah. yang ke-6 ini. Okey. Baik, kita tengok soalan yang ke-7. Pilih dan tandakan 3 pernyataan ciri vektor yang betul serta 2 X yang tidak berkaitan pada ruang jawapan yang disediakan. Okay. Yang ini diberikan pernyataan dan pelajar kena tanda sini. Betul atau tidak. Okay. Kalau jawapan semuanya betul, calon akan dapat 5 markah. Okay. So kita tengok jawapan. Okay. Contoh jawapan yang diberikan, ini dia. Okay. Kalau pelajar dapat tandakan sini betul, sini salah kerana pernyataan yang diberikan, kita bacalah, kena ingat balik dalam kelas balik apa yang kita belajar. Pernyataan yang diberikan tu betul ke tidak tentang image vektor. Tadi kita belajar kan, dah tunjuk gambar sekali. Okey, dah kenal gambar vektor yang mana. Jadi semestinya pelajar sudah mengetahui tentang ciri-ciri image vektor yang sebenar. Jadi ini jawapan dia. Kalau betul, calon dapat markah penuh. 5 markah. 5 markah. Okey, soalan nombor 8 je, cikgu. Nombor 8, kita tengok. Okey, Rajah 4 menunjukkan sekeping poster. Nyatakan imej yang berlabel X pada rajah tersebut. Okey, dilabelkan imej X dekat sini. Okey, agak-agak imej apa di situ? Ni Wani nak tanya Afif. Bagi jawapannya, Afif. Okey, Wani tanya Afif. Macam mana? Imej vektor. Imej vektor. Betul Wani. Betul tu Wani, dia bagi jawapan imej vektor tu. Saya rasa betul, cikgu. Okey, kita tengok. Ya, betul. Okey. Imej vektor dapat 1 markah penuh. Okey. Dan dia pun dah kenal imej vektor macam mana. Saya perasan di sini, cikgu, bila kawan-kawan diorang jawab kan, yang bila betul kawan-kawan yang lain mesti gelak kan, cikgu? Kenapa tu? Seronok sangat kawan-kawan jawab betul dia seronok tu dapat jawapan betul tu. Diorang membantu bagi support sebenarnya. Ya, bagi support. Bagus. Okey, good. Terusnya? Okey, yang ke-9. Berikut adalah istilah dalam reka letak berbantukan komputer. Okey, dia bagi ciri lah. Sama macam soalan tadi, hampir sama. Maklumat atau paparan yang terdiri daripada gabungan lukisan, gambar rajah, simbol dan pelbagai elemen lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menjurus kepada reka bentuk visual untuk berkomunikasi dengan pembaca atau penonton. Nyatakan istilah tersebut. Okey, kita tengok Fazarul. Cuba Fazarul. Agak apa jawapan dia? Ini. Gravity. Jawapan dia? Graffiti. Grafik. Ya, grafik. Okey. Betul lah tu? Bagus. Jadi inilah istilah grafik namanya. Okey. So betul lah dapat 1 markah di sini. 1 markah. Okey, lepas ni Haziq bersedia ya nak minta Haziq jawab lepas ni. Okey Haziq, tengok soalan nombor 10. Rajah 5 menunjukkan poster yang menunjukkan imej bitmap. Pilih dan tandakan right
kelebihan menggunakan imej bitmap yang betul dan X atau terdepankah bagi yang salah pada petak jawapan yang disediakan. Okey. Macam mana? Okey Haziq, sila jawab. Haziq, bagi saya satu contoh yang satu jawapan yang betul dulu. Okey, bagi yang betul dulu. Yang right dulu, yang mana satu? Imej lebih tajam. Imej lebih tajam. Jelas dan tajam. Kita tengok contoh jawapan yang diberikan. Okey, betul. Haziq telah pilih yang pertama ni sebagai pernyataan yang betul. Maka jawapan memang betul lah. Dapat tanda right sini. Okay. Dan ini jawapan dia. Okay. Yang tanda betul, pernyataan yang betul kita tanda right. Pernyataan yang salah kita berikan dia X. Dan pelajar kena penuhkan jawapan ni. Tak boleh tinggal kosong satu. Ya. Kalau tinggal kosong satu, dia tak ada markah. Okay. Kena jawab penuh. Okey, itu dia. Seterusnya soalan nombor 11. Yang 11, pada dan labelkan istilah imej vektor ataupun imej vektor berdasarkan pernyataan yang diberi. Ini kena cari pula ciri sama ada statement ini merujuk pada vektor atau merujuk pada bitmap. Ya. Okey, minta satu contoh je. Satu contoh kita minta Hafizuddin. Hafizuddin, bagi saya mana-mana pernyataan dan awak nyatakan adakah statement itu vektor ataupun bitmap. Imej dibina menggunakan titik, garisan dan taksiran matematikal. Okey, pernyataan itu merujuk pada? Vektor. Pada? Nombor 1 jawapannya? Vektor. Okey, kita tengok contoh jawapan yang diberikan. Betul. Ya, betul. Vektor ada di situ. Okey, itu dia. 5 markah. 5 markah kalau penuh. Betul. Kalau betul lah ya, Abang ya. Ya. Kalau ada salah, hilang satu markah. Ya. Okey. Okey, jawapan soalan yang ke-12. Okey. Berikut adalah pernyataan tentang imej bitmap dan vektor. Okey, ada 5 pernyataan sini. Dan soalannya, pilih dan tuliskan 2 pernyataan imej bitmap dan 2 pernyataan tentang imej vektor pada ruang jawapan yang diberikan. Soalan ini pula meminta pelajar menafsir ciri yang di sini. Adakah dia vektor atau imej dan pindahkan ke ruang jawapan ini. So dia dah bagi sini. Bitmap 2 pernyataan dan vektor 2 pernyataan. Walaupun ada 5 tapi pelajar kena pilih 4 saja. Ya. Dan kena fahamlah mana satu pernyataan yang berkaitan dengan imej ataupun vektor. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ini dia. Okey, untuk bitmap 2 pernyataan ini dan untuk yang vektor ada 3 pilihan. So boleh pilih salah satulah untuk jadikan dia 4 saja. Sebab markah yang diberikan ada 4. Kalau tertulis 5 pun dia cuma maksimum 4 markah saja. Masih 4. Okey. Dan soalan yang ke-13, berikut adalah ciri-ciri imej yang anda gunakan dalam proses reka letak. Dia bagi statement ciri, kena tafsirkan lagi. Imej dengan piksel, imej yang bergantung pada jumlah resolusi dan bilangan piksel yang lebih tinggi menjadikan gambar lebih jelas. Kita last tanya pada siapa? Okey, akhir sekali kita nak tanya Fatah, sila buat penutup jawapan hari ini. Fatah, macam mana Fatah? Kelas? Ya, yeah, soalan 13. Bitmap. Merujuk pada bitmap, kita tengok. Betul, jawapannya adalah bitmap. Tanya. Okey, tanya Fatah. Okey, so dapatlah satu markah. Sini. Ya. Okey, nampaknya kita dah tamat dengan pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Jadi dengan ringkasnya, Cikgu, silakan untuk membuat rumusan hari ini. Baik, untuk rumusan hari ini kelasnya dan juga penonton di rumah. Okay. Rumusannya adalah pelajar atau calon harus menguasai konten atau isi kandungan tajuk supaya dapat berikan markah yang betul. Mengenal pasti kehendak soalan. Apa soalan tu nak? Nak label ke, nak tulis ke, nak statement ke, nak tanda atau macam mana? Okey. Dan jawapan menjurus kepada kehendak soalan. Okey, menjurus pada kehendak soalan. Kalau soalan tu nak 2, nyatakan 2. Yeah. Okey. Dan juga tepati tempoh masa yang diberikan supaya cukup tempoh untuk 2 jam bahagian A dan bahagian B. Itu saja dari saya.
Ya, itu dia. Sekian sahaja daripada Cikgu Muhammad Azlan Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri 9 atas segala input dan ilmu yang dicurahkan hari ini. Sangat-sangat orang kata fahamlah cikgu. Saya yang belajar pun mudah untuk ingat, apatah lagi mereka yang belajar bersama dengan cikgu. Jadi nak tanya pelajar sekalian, semua okey tak? Faham tak apa yang Cikgu Azlan ajar hari ini? Okey. Okey. Tak nampak tangan. Jadi alright, nampaknya semua dah faham. Nampaknya cikgu, mereka ni semua bakal-bakal pelajar cemerlang ni. Bakal pelajar cemerlang Cikgu Azlan. Mesti semua akan dapat A+ untuk SPM nanti. Sama-sama kita doakan. Tapi sebelum kita akhiri, Wani nak pesan sekali lagi anda yang di rumah, jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP. Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan paling penting, jika tiada urusan penting untuk buat di luar, sila duduk di rumah. Okey? Jadi itulah saja pembelajaran kita hari ini untuk subjek produksi reka tanda, khususnya reka letak berbantukan komputer. Jadi terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang Negeri 9. Sama-sama kita ucapkan kepada Raja Luqman Haikal, Muhammad Hafizuddin, Muhammad Afif Azmi, Muhammad Haziq, Muhammad Fazarul dan juga Muhammad Abdul Fattah. Semoga berjaya Kak Wani ucapkan dalam SPM anda. Buatlah cikgu anda bangga dan juga ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Okey, jadi sekian saja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada besok akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Dalam revolusi industri 4.0 ini, mengintegrasikan ICT dalam kurikulum produksi reka tanda memang sangat wajar. Lazimnya, software yang digunakan adalah Adobe Illustrator dengan spesifikasi yang dicadangkan yang mempunyai prosesor 64-bit serta RAM 16GB dan hard disk 4GB. Sebaik-baiknya, ia haruslah mempunyai capaian internet. Murid yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan komputer juga adalah suatu bonus. Okey, hai, apa khabar semua? Untuk semua pelajar, terutama yang mengambil elektif produksi reka tanda atau MPV, maka cikgu sebagai guru bahasa Inggeris ingin mengingatkan betapa pentingnya bahasa Inggeris ni kepada anda semua. Mengapa? Okey, yang pertama, BI sebagai ilmu asas. Okey, yang kedua, ejaan untuk hasil kerja anda mestilah betul dan tepat. Okey, yang ketiga, istilah teknikal banyak digunakan dalam bahasa Inggeris. Dan yang keempat, melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi memerlukan anda berkemahiran dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, ingat, BI penting untuk semua. Okey, bye-bye.